Assalamualaikum Puan. Okey, hari ni saya dengan sahabat saya, saudara Arafat Hambali, owner ataupun apa sedap bukan owner, pendiri kepada Balbook House. Kita nak tanya dia very simple, soalan-soalan yang mudah, soalan yang senang, dan dia kena jawab. Dia salah, kita tak bayar makanan sekali lagi. Jadi soalan dia lagu ni je. Macam mana hang boleh terfikir nak buat sini, kedai ni? Yang pertama. Yang kedua, apa konsep sebenar yang hang buat ni? Yang ketiga, apa hang punya vision untuk Balbook House ni? Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. YB, terima kasih sudi hadir di sini. Pertama sekali berkenaan dengan bagaimana Macam mana boleh buka? bagaimana membuka. Okey. Konsep dan idea ni bermula tahun 2013. Masa tu saya balik daripada Shah Alam selepas habis grad, bekerja sekejap di sana apa semua. Sebab saya grad dalam fine art dan lepas tu mau tu literature. Jadi pada masa tu reference kita masa zaman study tu kita banyak refer Indo tau. Sebab Indo ni dia agak deep lah buat karya kan. Sebab dia banyak yang macam kita cakap tokoh, sebab dia real lah. So dia social critic dia kuat dalam artwork dia. So benda tu sebagai reference dan saya rasa benda tu ada something lah untuk saya nak move. So bila balik sini saya tengok environment kampung ni value dia tinggi lah. Sebab kita ada bukit. Yang bukit ni yang saya cakap bukan bukit yang sekadar bukit, sebab dia menghimpunkan banyak khazanah di sebalik bukit ni kan. Sebab last archaeology masuk tahun 1920-an 30-an kan, itu last archaeology masuk. So dalam tu kita diberitahu kalau kalau ada buat kajian dia zaman Paleolitik Neolitik kan. So banyak tinggalan sejarah zaman Bohemian apa semua kan. Jadi 2013 tu saya dah mula ada satu perasaan yang kita nak kena expose benda ni. Tapi yalah, kita masih muda, grad, balik kampung. Terus terang cakap, kita di sini kena create peluang dia boleh. Kita cari peluang, memang kita tidak give up macam tu lah. So di situ lah pelan-pelan. So selepas yang paling dia punya timing yang muncul untuk mendirikan benda ni ujung 2019 COVID. Bila COVID tu kita dah susah nak bergerak. So saya datang di sini masih tepat di Mesir Hutan lagi apa semua. So kita jadikan space sebab macam yang cakap kita based on literature dengan art. So sebagai workspace workspace. So sebab tu selalu cakap kata awal pembinaan tempat ni kita portray sebagai art space, ruang seni yang open. Sebab di KL orang dah berkarya dalam galeri penat lah kan. So kita balik di sini kita dengan nature, so kita open galeri kan, open space. So dari situlah 2000 bermula dengan situ. 2000 tahun lepas lah, bulan 3 tahun lepas Balai Seni Sport kita sebagai tempat art di sini kan. So kita dah buat banyak program dan 2000 Mei 2000 tahun lepas ni kita dah buka sebagai open untuk public. So dia bagaimana memula tu dia start 2013 atas dasar kita nak berbagi tentang kesedaran tentang seni, tentang alam sekitar, tentang komuniti kan. Itu yang kita kata Balbook House ni terujuk bukan disebabkan profit. Dia bermula dengan non profit. So kita willing untuk nak share something yang kita rasa ada something. Dan yang kedua apa Wabi tadi? Yang kedua sedap sangat. Dengar saya pun terlupa dah soalan kedua tadi ni. Tapi soalan kedua tadi tak silap saya. Apa konsep dia? Tapi rasa dah jawab sekali. Ya, konsep dia sebab kita based on apa yang kita hadap, ranah hidup kita. So macam saya ni macam cakap dia art and literature. That's why kita awal portrait tu kita just portrait nasi lalap ya. Satu je nasi. Kita buat private booking dan kita jadikan nasi itu adalah sebuah karya kita, subjek matter kita. Dan ruang ni adalah ruang perkayaan. Sebab saya refer ada satu seorang artis Malaysian, dia buat satu cafe, dia buat show dalam galeri. So dia present work dia, entertain. So kita buat konsep yang sama, kita entertain guest. Kita tak panggil customer masa tu, kita panggil guest. Guest. So itulah sebab sedikit dia. Tu kita baru kita buat open kat public dan kita terima customer lah. Vision dia simple satu lah. Kalau boleh one day kampung Balik Bukit ni akan jadi satu kampung seni lah, art village lah. Macam Jeju atau walaupun bukan konsep macam Jeju kan, kita tak tahu ke depan kan. So itu yang matlamat dia sebab di sebalik bukit kita ada orang batil.
kan, the living person kan. Lepas tu di sini kita pernah ada arwah Pak Wan Kazim kan, pemantun hebat kat Malaysia kan. Di sebalik sini kita ada balbuk kan, yang dah balai seni declare kan. Dah, kita bukan nak ni sebab kita kena present tempat kita kan. So kita ada komuniti, kita ada kawasan lama, kita ada macam-macam di sini yang kita boleh jana ekonomi tanpa melibatkan sesuatu yang merosakkan alam dengan cara yang lestari lah. Pembangunan perlu, tapi dia bila kena bawa satu dalam ekosistem yang sihat. Ekosistem sosial kita kena jaga, ekosistem ekonomi kita kena jaga, dan ekosistem alam kita kena jaga. So bila benda ni seiring, you nak buat something, you bila refer balik ini ekosistem ni tak lengkap ni, so macam mana you nak buat dia lengkap? So one day benda tu akan berlaku dengan seiring, melestarikan lah. Pembangunan bukan bermaksud konkret semata-mata. Ya, bukan. Pembangunan ni bermaksud mengikut waktu Ya. ataupun keadaan tempat yang ada tu lah. Jadi memang tahun ni cantik ya. Tahun ni cantik untuk art lah, seni, betul. Apa harapan ni last. Harapan Arafat sendiri mendiri tempat ni untuk, maksudnya harapan sebagai seorang pengkarya seni, orang yang berkarya dengan alam ni sebagai contoh. Yang harapan maksudnya daripada sudut dengan orang politiknya, kerajaannya, what do you expect from them? Kita tahu you are actually independent, very independent, tapi mesti ada sekelumit harapan daripada kerajaan ataupun daripada orang-orang yang ada kuasa. Okey, faham lah? Okey, ini soalan sebelum tu saya minta maaf kat YB lah, sebab kita kadang-kadang dalam hidup kita perlu jujur untuk menentukan apa yang kita nak bawa ke depan kan. Pertama sekali sebagai seorang yang pernah berkecimpung sikit lah dalam politik kan, so harapan yang mudah ya, menjadi jujur lah untuk terus berkhidmat. Dan untuk harapan sebagai seorang yang mendirikan tempat ni, kalau kita pernah perasan lah dalam beberapa minggu yang lepas atau seminggu itu, Tuanku Raja Muda sendiri pernah bertitah lah. So Tuanku ada keluarkan statement bahawa kerajaan negeri ataupun negeri ini perlu mencari satu produk baharu ekonomi, dan alam itu adalah satu sumber dia sebagai pelancongan berasaskan alam. So harapan dia pembangunan, macam tadi saya cakap, kita tak tolak pembangunan, tetapi pembangunan tu biar seiring dengan apa yang kita nak bagi kan. So kalau you selalu mengabaikan konsep alam, dia akan efek lah, dia efek apa ni, macam saya cakap tadi lah, saya nak beritahu satu simple ya tentang pandangan orang terhadap politik sekarang. 4 malam yang lepas saya tutup kedai, tiba-tiba 4 orang Chinese datang. So dia orang nak relax lah sini, nak healing lah kan, baring sini, tengok bukit, ambil video lah yang minta. So dia nak balik, first yang dia cakap kat saya, minta maaf lah sebab skeptikal terhadap pemerintahan semasa. Bila terlalu orang beranggapan bahawa bila ada perubahan dengan drastik ni, dia akan skeptikal orang terhadap ekstrim, terlalu keras. So bila terlalu keras, itu yang dia beranggapan, bila dia beranggap boleh akan menuju ke sebuah negeri yang keras. So bila dia masuk sini, dia cakap yang dia minta maaf, dia cakap tempat ni memang okey, dia cakap sunyi lah, damai, tenang, dia kata. So dia punya perspektif tentang politik tu berubah bila masuk tempat ni. So that's why kita cakap setiap perubahan yang nak dilakukan tu tengok pro dan con lah kan, sebab kita hidup dengan harmoni, sebab kita menerima macam Mazhar sendiri cakap kan, kita Dr. Mazhar, sorry doktor kan. So macam cakap kan, so kita meraihkan pelbagai perbezaan macam pendapat, perbezaan agama, budaya, sebab kita manusia, hidup kita saling berbagi kan. So apa yang kerajaan baru di negeri ni nak bawa, fikir untuk keseluruhan, bertoleransi tu kan, dan ambil berkat apa yang saranan tuanku tentang kemajuan yang perlu kita capai ni seiring dengan alam sekitar, alam kan. So produk baru tu kita kena create dah kan. Esko yang terbabit, terutama pelancongan, kena carry lah isu ni. Ini Perlis nak masuk tahun melawat Perlis ni, 900 juta dijangkau ni, tapi macam mana ni, apa yang kita nak buat ni kan, apa yang kita nak face, betul. Itu lah YB. Dan sekarang alhamdulillah lah dengan kehadiran YB, YB pun mungkin akan bawa isu-isu berkaitan ni kan. Sebab cuping kita sekarang ni pun dah banyak naik kawasan-kawasan ni kan, banyak tempat kan. So dah boleh fikir lah di kawasan Pekan Bandar, apa plan dia di pinggir Pekan ni, apa plan dia untuk jana strategi pening. Sebab Bendang je kita faham dia adalah satu sumber pendapatan yang turun-temurun, tapi kita kena menipulit benda tu untuk kebaikan kan, jadikan satu ekonomi baru kan. Okay, sorry dia punya lalu kan. Terima kasih. So orang luar jangan takut kerajaan negeri Perlis tak makan orang, dan orang luar jangan risau
tak kisah bangsa apa, agama apa, you can come to Perlis, you can explore Perlis by yourself, and you will actually experience, then you will actually realize that Perlis is the best place for you to have a great view. Alright, Bawa damai. datang bawa damai, pulang bawa cinta. Assalamualaikum.